Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, boleh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Okey, saya mulakan video biar pagi ni dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Sebelum ni kita dah habis tajuk assume dah habis tajuk reka bentuk elektrik lah. Okey, kalau ada masalah awak boleh tanya melalui ruangan in call message ni atau chatting. Hari ni saya akan masuk tajuk baru reka bentuk elektronik. Okay, reka bentuk elektronik ni dia susah sikit sebab dia ada coding atau bahasa pengatur caraan. Okay. Kita tengok dulu presentation ataupun tajuk hari ni reka bentuk elektronik. Okay, boleh nampak tak saya punya Boleh. screen? Boleh, boleh. Okay, hari ni saya akan masuk separuh je. Separuhnya daripada standard sub pembelajaran Dekat sini ada 8 saya cuba masuk sampai 4 nanti minggu depan insyaAllah. Kalau hari Selasa memang Cikgu Saiful ada ajar. Selasa itu awak belajar apa dengan Cikgu Saiful Dia ulang balik reka bentuk elektrik. Oh, samalah dengan saya. Okey, bagus. Dah kira habis lah dia ulang balik tu. Macam imbas lah. Okey. Okey, bagus. Okey, hari ni kita tengok tajuk reka bentuk elektronik. Dia ada 8 sub standard pembelajaran. Okey, kita akan masuk 4 dulu. Okey, mula kita tengok itu apa maksud mikro pengawal atau microcontroller dan micro pemproses atau dalam bahasa Inggeris microprocessor. Kedua, menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam microcontroller. Okey, dalam bab tingkatan 2 ni dia hanya masuk satu je microcontroller. So microprocessor tu memang ada hak cipta dia sendiri. So kita tak dapatlah belajar tajuk microprocessor sebab dia memang milik Intel ataupun kat dunia ni memang Intel lah, Intel punya. Jadi kita hanya belajar sikit je dia bagi microcontroller. Ketiga ialah menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Okay, dan yang keempat membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Cuma yang untuk lepas habis hari ni punya awak terus buat latihan pengukuran buku teks tu dalam buku nota dan buat nota lepas saya terangkan setengah jam lepas insyaAllah saya habiskan tepat pukul 8 ke 8 lebih ke. Awak sambung buat nota tajuk ni sampailah kalau boleh habis semua. Kalau tak sempat buat sampai 4 yang saya terangkan sebab dia macam banyaklah tapi buat dengan cara peterminda lah. Okey, kita tengok dulu. Okey, ini dia definisi apa itu reka bentuk elektronik. Litar yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik tertentu yang disusun dan disambungkan bagi mencapai tujuan penggunaan yang hendak dilakukan. Okey. Keyword kat sini atau kata kunci kat sini ialah tujuan. Okey, apa yang kita nak buat? Contohnya yang kat sini dalam gambar rajah ni dia buat sensor haba ataupun sensor cahaya. Okey, dikesan ada dua ni, satu bila orang lalu je dia bunyikan alarm ataupun tutup lampu, on lamp atau lampu hidup atau lampu mati. So bila orang lalu lampu tu hidup. Contoh ini lampu kecemasan ke ataupun lampu dekat selalunya bilik tangga lah. Okey. Bilik yang ada tangga.
Sebablah kawasan yang bilik ada tangga ni ataupun bilik biasa pun boleh. Bila masuk je dia terus hidup sendirilah. Ini dipanggil sebagai sensor lah. Sensor lampu. Okey. Dia gunakan microcontroller. Kalau kat sini microcontroller lah sebab dia punya binaan saya nampak kat sini binaan dia ringkas. Microcontroller ni lagi sikit dia punya microchip. Contohnya yang dalam microcontroller ni nanti awak tengoklah apa tu microchip. Microchip ni hanya dalam ni ada satu je. Selalunya orang panggil ni untuk memori apa dia simpan dia ni mengawal satu sistem lah. Okey. Okey, kita tengok tu apa microcontroller. Microcontroller atau mikro pengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip. Ni yang saya cakap tadi. Kalau yang kelab robotik tu contohnya siapa saya tak ingat lah. Aziz Hamzi kelab robotik ke? Aziz Hamzi dengar tak? Dengar. Awak kelab robotik ke bukan? Siapa kelab robotik Bukan saya. Bukan Okey, kalau yang kelab robotik tu dia ada saya bagi Arduino. Yang kereta kawalan mainan tu. Kereta mainan tu yang dia macam lawak sikit tu. Tayar dia besar dua tu. Siapa kelab robotik kat sini? Boleh bersuara? Saya kot. Siapa nama tu? Amir Rahman. Amir Rahman. Amir Rahman asyik keluar masuk. Saya tengok nama awak Awak ada masalah lain Tak ada. Saya tukar phone pada laptop. Oh ya ke? Okey, bagus. Okey, kalau awak tengok dekat awak punya masa kita buat kelab robotik tu, dalam Arduino tu dia ada ni, microcontroller. Okey, dia kecil je, yang warna hijau dekat dalam kereta kawalan kereta mainan, yang saya panggil kereta kawalan mainan lah. Sebenarnya Arduino dia macam-macam dia boleh buat. Dia boleh buat untuk boleh buat kapal terbang. Dia boleh kita boleh terbangkan tau. Ataupun kita boleh buat dia sliding door. Itu Arduino tu hanya yang kita mainan tu hanya salah satu dia punya kaedah untuk seronok lah. Kan pelajar takkan kita nak buat yang besar-besar kan. Kalau kat sekolah jarang orang buat pintu sliding door, tapi kalau duit banyak boleh kot. Okey, kita tengok tu micro pengawal. Tadi saya cakap peranti kawalan ni dia ada CPU, dia ada satu ni. Ni yang warna hitam tengah-tengah ni. Nampak? Okay, lepas tu dia ada RAM, Random Access Memory, dia ada save lah. Dan ROM, Read Only Memory dan Port Input Output. Banyak yang button-button kat sini ialah input output. Okay, jadi RAM semua kita save dalam ni lah, microchip ni. So dia boleh save data. Bentuk grafik dengan bentuk siapa yang nak tahulah. Bentuk grafik dengan bentuk teks atau perkataan. Okay, bila dia boleh save data dalam ni, jadi itu yang dia boleh ikut arahan. Okay, kereta belok kiri. Okay, belok kanan, berhenti, jalan. Itu kerja microchip ni lah. Okay, cuma macam mana kita nak sampaikan data-data ni sebab tu dia ada input output. Dia punya sambungan dengan wayar, sama ada USB. USB kita boleh pasang Arduino pula sangat. Microcontroller ni dengan laptop USB. Okay, kita boleh pasang dengan USB, jadi dia boleh baca arahan. Contohnya kita gunakan aplikasi magnet code. Kita bagi arahan dekat sini, lepas tu kita pasang dekat kereta kawalan mainan, dekat kereta mainan dah ada ni juga. Okay, jadi dia boleh baca. Okay, kita lepaskan kita on dengan bateri. Jadi kereta tu ikut di arahan daripada microcontroller ni. Okay, itu lah. Kita tengok kat sini, micro pengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Jadi kereta mainan tu ialah peranti elektronik termasuk dengan Arduino lah. Ataupun kita panggil kat sini microcontroller. Okay, Arduino tu salah satu je lah. Dia ada macam jenis lagi. Tapi untuk sekolah ni, kita ambil Arduino lah. Micro pengawal menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengatur caraan yang telah dimuatkan di dalamnya. Dia save lah. Contohnya kat sini dia cakap pintu pagar automatik. Itu lagi canggih lah. Kita takkan nak buat pintu pagar automatik kat sekolah kan. Susah sikit. Okey, kita tengok info ekstra. Micro pengawal dikategorikan sebagai sebuah komputer kecil yang berfungsi untuk menerima dan memproses isyarat dan seterusnya menghasilkan isyarat untuk dilaksanakan. Okey, dia komputer kecil je, satu je. Dia boleh save data saya rasa dalam 16 MB atau 8 MB je. Kecil je. Dia macam USB, macam apa tu? Yang save data tu yang panggil pendrive. Dia boleh save data pendrive sikit je. Okey, tapi sekarang ni pendrive dah ada 1 TB. Tapi yang untuk
microcontroller ni dia lebih simple lah, simple thing lah, pagar yang boleh on off dan dia punya tingkah laku dia tu belok kiri kanan ataupun dia kiri ke kanan, ataupun yang lagi canggih tu dia guna sensor lah. Sensor pun wiper kan, benda-benda yang tak perlu, macam mana cakap dia tak macam robot lah. Robot tu dia lebih sikit. Robot sebab apa? Dia kena angkat barang berat, dia kena tahu lah barang tu berat dia tak boleh angkat kan. Jadi dia tak boleh ukur. Kalau microcontroller ni dia tak boleh ukur. Okey, tu. Kalau microprocessor, okey. Benda kat depan tu dia berat, dia boleh angkat. Tu yang macam robotik ni dia up lagi lah. Kalau Arduino tu saya panggil robotik juga sebab dia sikit dia ambil sikit sifat robotik tu. Okey. Sebab kita setting lepas tu digerak sendiri. Gerak sendiri yang kita boleh panggil sebagai robotik lah. Okey, yang ini yang gambar raja blok mikro pengawal, ada 4 kat sini, unit pemprosesan pusat, CPU, RAM dengan ROM dan port input output. Okey, yang tadi yang penerangan pasal mikro pengawal tu dia jadikan gambar raja blok. Dalam ni semua ada 4 ni lah. Okey. Ini mikro pengawal ni dia punya data semua dia save dalam ni lah sebab dia highlight kat sini gambar microchip lah. Okey. Okey, yang kedua dia sentuh juga sikit walaupun tak ni kita tak apa, kalau dalam sekolah ni kita tak buat lah dia punya contohnya projek lah. Kita hanya tengok je. Microprocessor ialah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Okey. Peranti ini digunakan bersama dengan chip-chip sokongan yang lain seperti input, output, RAM dan ROM. Okey, yang kalau tadi semua ni ada dalam satu set mikro pengawal. Okey. Kalau microprocessor dia lagi canggih sikit lah, dia lain daripada yang dia cantum dengan 4 tadi tu, jadi satu lagi microprocessor tu dia lain. Microprocessor sebelah dia ada lagi mikro pengawal yang lain. Jadi gini otak dalam otak. Saya cakap otak ni kecil, otak mikro pengawal ni kecil. Tu kan saya cakap tu, canggih sikit. Kalau kita tak sampai kita punya label-label, sebab tu Intel kat dunia ni satu je syarikat. Okey, dia otak dalam otak. Kan bayangkan. Otak dalam otak kan. Semua chip sokongan ini berada di luar microprocessor dan dihubungkan melalui sistem bus. Okey, semua ni tengok. Ini micro, kalau kita cakap ini microcontroller, ni microprocessor kalau awak tengok kat awak punya screen. Okey, ini tengah-tengah ni microprocessor, ni microcontroller. Dia ada dalam satu microprocessor. Semua ni dia ada dalam satu set. Okey. Microprocessor biasanya digunakan untuk melakukan kawalan yang besar seperti komputer. Ini dia boleh buat robotik yang lagi canggih lah. Contohnya macam robotik yang bentuk manusia ke, ataupun Robocop ke, ataupun belum sampai lagi orang panggil sebagai intelligence, artificial intelligence, AI. Kan? Itu dia boleh. Contohnya artificial intelligence ni mungkin Askar yang boleh bagi arahan drone tu, tu artificial intelligence. Okey, ini dia punya gambar raja blok, tak sama langsung dengan mikro pengawal tadi. Ini sistem microprocessor di sebelah dengan orang cakap sebelah microcontroller sebab input output RAM dengan ROM ni ada dalam microcontroller lah. Okey, lepas tu tengah-tengah ni dia ada sistem bus. Ni dia. Cuma dia bentuk dia tu bentuk sistem bus lah. Saya tak tahu kenapa dia namakan bus. Cuba kalau bus tu dia macam terminal lah. Belok kanan parking bus kat sini. Ini bus keluar. Mungkinlah bus masuk sini, bus keluar. Yang ini mungkin kawalan je lah. RAM dengan ROM ni dikawal sistem bus tersebut. Apa yang bus ni macam mana nak kawal, contohnya dia gunakan yang saya tahulah kalau sistem bus ni dia gunakan coding. Okey, pukul berapa bus keluar? Pukul berapa bus sampai? Kalau sistem bus ni dia canggih sikit lah. Sebab bila dia tahu je bus kosong, dia boleh masukkan bus baru. Kalau yang contoh yang canggih yang macam dekat shopping mall, parking kosong dia dapat detect sendiri. Kan? Macam mana dia baca tu, dia guna sensor, lepas tu dia beritahu dekat maklumat microprocessor ni, saya rasa bagi satu contoh, dia bagi maklumat dekat microprocessor, okey parking kosong dekat parking lot 1. Jadi kereta boleh masuk. Jadi dia tunjuk isyarat lampu hijau. Lampu hijau maknanya kalau siapa yang biasa pergi shopping mall lah. Lampu hijau, jadi kereta yang belum parking boleh cari mana satu yang kosong. Itu yang saya rasa itu guna sistem bus lah. Okey. Seterusnya yang kedua, dia dah masuk lagi detail gambar raja blok dalam microcontroller. Yang ini dah start lah dunia awak
Sebab dunia kita ialah dunia microcontroller. Tadi microprocessor tu disentuh sikit. Tapi kalau awak nak berjaya dalam bidang pengkomputeran saya cadangkan awak minat dengan microprocessor ni sebab dia ialah zaman sekarang punya bidang dunia. Okey, kalau awak minat microprocessor ni, awak boleh bina sistem aplikasi. Contohnya yang sekarang ni banyaklah. Dia guna coding juga. So dia microprocessor ni hanya terima arahan ni daripada manusia sebab dia tak boleh bertindak sendiri. Okey. Contohnya coding yang ada sekarang ni banyaklah aplikasi inventory hospital, bus. Kita boleh kawal semua tu gunakan aplikasi-aplikasi gunakan microprocessor ni lah. Okey. Dia detailkan lagi yang gambar Raja pula. Tadi input, proses dan output. Dalam input ni dia ada peranti digital. Nanti kita tengok apa tu. Semua input. Okey, tengah-tengah ni ada CPU atau bahagian proses. Okey, yang ini microchip tu dan output. Dua-dua ni kita andaikan boleh jugalah. Input ni ada sensor, ada butang dia, ada laluan dia kan, wire dia. Itu semua input. Output pun lebih kurang sama. Dia ada sensor dia, saya cakap ni. Sensor dia ada wire dia bekerjasama lah antara tiga bahagian ni untuk kawal mikro pengawal ni. Okey, bahagian input yang first sekali yang kat sini dia cerita pasal definisi dia. Input ialah salah satu bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Input dalam mikro pengawal menerima isyarat dan menghantarnya kepada CPU. Okey, dia terima isyarat dan hantar kepada CPU yang tengah-tengah tu. Jadi boleh dibaca oleh CPU lah. Isyarat diperoleh daripada peranti input yang digunakan. Peranti input ada dua, iaitu input digital dan analog. Analog ni yang lama lah, digital yang baru. Okey. Yang ni dia ada dua-dua sekali. Macam tadi yang kita nampak tu dekat microcontroller ni, dia ada perintang, dia ada butang. Ni semua ni analog. Yang digital ni dia punya USB. USB ni pasang dia tunjuk digital lah. Okey. Dia dah kurang analog ni banyak lagi. Tapi satu hari nanti mungkin analog dia tak ada. Okey, dia buat dalam bentuk digital semua sekali. Sebab tu zaman-zaman digitalized. Okey, ni digital juga kedua-duanya menghasilkan bentuk isyarat hantar kat CPU. Okey, dia tengok digital dulu. Digital ni ada switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro. Dia cerita pasal switch. Kenapa switch ni termasuk dalam digital? Sebab switch ni dia tunjuk nombor. Satu on, off kosong. Kan digital, digit kan. Dia juga melibatkan penderia pergerakan atau motion sensor. Sampai center ni. Sensor. Jadi dia penderia pergerakan ni menunjukkan pergerakan dia on. Contohnya sliding door, pintu automatik tu on 1, off kosong. Itu bahasa komputer lah. Okey, penderia air pun sama. Hidup dia macam wiper tu, wiper kat kereta tu dihidup 1, mati, kosong. Tu dia sifat dia sama dengan switch tu. Okey, cuba kalau yang lain-lain tu dia canggih lagi lah. Sebab tu dia ada 100001. Bahasa komputer kan, on off. Dia untuk apa? Contohnya untuk sensor yang lagi canggih lah. Okey, switch tekan tutup. Sini kita belajar yang simple dulu. Switch tekan tutup ini akan menghasilkan isyarat kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Tekan, bila tekan punat dia, litar tertutup, arus hidup. Contohnya lampu hidup ataupun switch hidup. Switch tekan buka, bentuk isyarat yang dihasilkan oleh switch ini adalah sama dengan switch tekan tutup. Ini kita tekan, litar mati. Okey, dia tak hidup lah. Kita balik, dia contohnya dia guna kat kelang. Kelang ni dia sepanjang hari hidup. Contohnya kelang air, proses air satu hari pusing untuk cuci air contohnya. Dia matikan bila pekerja kelang tu nak balik. Sebab tu dia ada switch tekan buka. Ketiga, ni switch mikro lagi canggih, dia gabung dua-dua switch tekan tutup dengan tekan buka ni dalam satu set. Bila dah manusia makin canggih, dia on, dia gabungkan dua-dua, ni ada tiga-tiga. NO switch tekan tutup, NO switch tekan buka, NC switch tekan tutup. Dia ada dalam satu set atau switch mikro ni. Okey, COM ni dia gabung dua-dua lah. Dia common nama dia. Okey, dia punya skematik ni.
Okey, yang keempat, penderia pergerakan motion. Gambar rajah macam ni. Okey, siapa yang tak pernah tengok ni, macam ni lah dia punya bentuk penderia pergerakan. Penderia pergerakan ni untuk mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Contohnya yang ada, contoh sliding door lah. Bila kita lalu kat situ, kita tak nampak kan apa-apa, tapi dia tahu haba kita. Okey, dia macam yang pengesan suhu termometer yang macam nak kesan pandemik COVID sekarang. Situlah, dia detect je manusia lalu, okey dia buka sliding door. Okey, canggih lah sikit kan. Okey, dia guna infrared, infra merah tu, kena je tembak kat kita, dia tembak kita, jadi dia tahu manusia dekat situ, dia buka sliding door. Ataupun tadi, mula awal dia buka lampu. Okey, yang kelima untuk peranti digital ialah penderia air. Ini untuk mengesan kehadiran air pada satu tempat. Air dia berdasarkan voltan 5 volt atau kosong. Kalau ada air 5 volt, kosong, tak ada air 0 volt. Jika ada kehadiran air. Bila ada air dia dapat detect lah elektrik kan. Lepas tu dia terus keluarkan 5 volt ni untuk hidupkan wiper contohnya. Kedua ialah peranti input analog. Okay. Peranti input analog terdiri daripada penderia jarak, infrared, penderia cahaya dan penderia suhu. Okey, ni selalunya guna penderia jarak ni dia guna pada sensor kereta. Bila kita nak parking, dia tahulah depan tu ada objek, dia tak langgar. Okey, itu dia guna penderia jarak. Dia mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek atau halangan. Dia avoid. Contoh kalau saya guna kereta kawalan Arduino tu, dia boleh elak lah. Ni start lah canggih sikit Arduino ni. Kita kena buat dia gabung yang tadi, belok kiri, belok kanan, ke depan, ke belakang. Dia ada campur lagi satu, kita pasang dekat Arduino tu sensor. Sensor ni dia boleh avoid halangan ni. Okey, dia tak langgar lah dengan dinding ke apa ke. Nanti bila awak, contohnya awak minat dengan robotik ni, masa akan datang dia ada pertandingan Arduino, dia selalu buat robotik, sumo. Okey, dia dapat detect sensor warna Yang kat sini dia tak ada sensor warna. Okey. Cuba sensor warna tu diguna juga teknik infrared juga. Kat sini dia tak cerita lah. Okey. Okey, yang kedua penderia cahaya. Yang ini dia detect cahaya guna kat lampu taman. Lampu taman ni kalau malam dia hidup, siang dia mati. Okey, sebab apa? Dia dapat kesan kehadiran cahaya. Cahaya ni macam cas bateri dia. Bila dia siang, okey, dia off lah. Sebab dia tahu ada cahaya, mati. Bila tak ada cahaya dia hidup. Dia nama dia perintang peka cahaya. Ini logo dia atau simbol perintang peka cahaya. Peranti ini peka terhadap cahaya. Dia peka. Bila dia cahaya tinggi, rintangan dia rendah. Bila rintangan dia rendah, on lah. Bateri tu cas. Dia hasilkan dia macam gabung dengan solar. Rechargeable photovoltaic solar punya, dia on kan bateri. Jadi dia cas bateri lah. Siang, malam dia hidupkan lampu lah. Automatik dia on kan lampu. Gunakan penderia cahaya ni. Okay, tengok kat sini dia ambil satu kesimpulan, semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangan. Cahaya rendah waktu tinggi waktu siang, dia offkan bateri, dia on kan, dia cas bateri tu. Dan yang ketiga ialah penderia suhu. Yang ini guna untuk oven ataupun ni pemanas telur lah. Nampak telur letak situ kan. Okay, dia gunakan isyarat analog ni. Dia tak guna nombor kalau yang penderia analog ni. Okay, dia panaskan 0 darjah hingga 100 darjah Celsius. Kan? Macam mana dia detect suhu ni? Dia gunakan penderia suhu. Sensor ni dia tukar suhu dalam bentuk voltan. Okay. Yang kedua ialah bahagian proses. Ni dia simple je sebab CPU ni dia tak boleh cerita detail. Dia hanya baca je atur cara atau yang kita buat. Nantilah dalam latihan pengukuran tu awak akan buat bahasa coding pengaturcaraan untuk pengera mini. Okey, pengera keselamatan mini. Awak kena Google. Awak kena cari kat YouTube, awak cari magnet code pengera keselamatan mini kecil lah. Okey, nanti kat situ kat dalam buku ni tak ada. Itu sajalah buku teks ni. Okey. Yang kita kena baca untuk coding lah. Ini bahagian, bila masuk bahagian proses ni kita dah melibatkan coding lah. Okey, dia digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Simpan data kejap je. Kan?
Dia save. Saya masa masuk pertandingan Lego ataupun NRC tu, saya nampak dia hilang data ni kalau kita tak save. Kalau data ni lah, data RAM ni. Kalau ROM disimpan lama. RAM ni contohnya grafik lah. Okay, gambar-gambar kan kita simpan dalam tu microcontroller tu. Okey, yang ketiga bahagian output. Output ni banyak juga. Saya ingat saya sampai 820 lah. Okey, dia bahagian-bahagian dan last kali ni menghasilkan lakaran ni saya masuk kejap. Cuma dalam nota ni awak kena lukis ni. Yang paling penting sekali Rajah 2.413. Ni sebab apa awak nak tahu? Ni simbol-simbol ni awak kena label. Awak tak payah buat jadual yang 2.41 ni. Awak labelkan aja. Ni bateri. Yang ini diode. Mana diode ni? Ni diode. Dia ada label-label kat sini awak masukkan. Ni diode ni. Ni. Okey, D1. Dia lampu. Dia ada lampu. Lampu ni on lah. Kalau siapa yang tak tahu, lampu tu hidup. Kalau dia cakap off tu ada masalah tu. Okey. Saya dah beritahu, saya tak ulang balik. Okey, ini peranti output. Output dia melaksanakan isyarat. Dah baca isyarat oleh CPU, dia laksanakan isyarat. Okey, dia buat apa yang ni. Lampu, okey, diode bercahaya untuk mengeluarkan cahaya. Sebagai lampu perhiasan. Dia cakap sini lampu perhiasan. Tapi kalau yang dalam robotik takkan dia cakap perhiasan kan. Dia sebagai on off. Okey. Dia juga digunakan untuk mengelakkan daripada rosak atau mengawal kecerahan lah. Macam-macam fungsi ni bila dah melibatkan robotik ni. Mengelakkan daripada rosak ni contohnya menggunakan perintang. Dia guna pada lampu solar tu tadi dia cakap tu. Kalau ada perintang, dia kawal lah daripada lampu tu meletup. Kalau cahaya matahari kena dekat lampu solar tu, cahaya matahari kan tinggi kan dia punya kadar kecerahan dia. Nanti kalau dia kena kuat sangat, dia rosak lah. Okay. Dia mengawal kecerahan. Okay. Ini diode punya function. Kedua ialah buzzer ataupun buzz kat sini. Buzzer piezo dia bunyi. Bila dia ada sensor kesan, buzzer akan bunyi. Contohlah yang dekat shopping mall, dia gunakan untuk kesan pencuri. Dia bunyi lah. Bila pencuri lalu je dia bunyi. Itu antara sensor pergerakan lah, sensor motion. Dia tahu ada pencuri masuk situ. Mungkin dia gunakan sensor suhu ataupun sensor barcode tu. Barcode tu yang kat barang tu ada serial number. Detect, dia bunyi. Kedua ialah geganti. Yang ini diguna sebagai switch kawalan lita berarus tinggi. Ini diguna pada lampu isyarat. Tu, traffic light tu. Okay, digunakan apabila hidupkan bila arus elektrik melalui ini dan sebagainya. Nama dia switch kawalan tinggi, lita berarus tinggi sebab lampu trafik kan daripada pagi sampai malam hidup. Jadi diguna geganti untuk, kalau kat sini nampak ada switch mikro. On off dia ada 3 function sekali lah. Lampu hidup, lampu merah hidup, lampu hijau dengan kuning mati. Digunakan switch mikro. Switch tekan buka ada kat situ, switch tekan tutup pun ada kat situ. Okey, saya tak harap awak faham, cuba saya cerita kat sini. Okey, motor arus terus akan berputar. Ini juga ialah peranti output. Okey, last sekali. Contohnya dekat microcontroller tu, kereta kawalan mainan, dia gerakkan tayar. Okey, sebab tu dia output. Lampu LED 12 volt, okey, dihidupkan lampu. Ni tadi cerita lakaran skematik awak kena buat, wajib buat dalam peta minda awak semua tu. Binaan perkawalan ni dah masukkan dalam tu. Cuma yang kita nak tahu semua ni, function ni awak kena baca lah. Bateri membekalkan bekalan kuasa. Diode membenarkan arus elektrik mengalir satu arah saja. Kapasitor menyimpan dan membuang cas. Okay, sama je. Pengatur boltan merendahkan nilai boltan. Dia ada macam-macam dalam satu microcontroller ni. Pengatur boltan ni, dia salah satu komponen lah. Switch satu kutub, satu arah, menyambung dan memutuskan arus. Kristal menjana kelab jam, perintang tetap, mengawal dan menghadkan arus elektrik yang tadi pada lampu solar tu. Switch tekan tutup, menyambung dan memutuskan lita set semula. Okay, dihidupkan hidup on off. Dan lah modul Bluetooth. Yang ini yang ada, bila dah ada Bluetooth, dah melibatkan sensor. Sensor ni dia gunakan gelombang. Sebab tu dia gunakan gelombang Bluetooth ni tanpa wire, wireless. Okey. Contohlah yang dekat dalam kereta Arduino tu ataupun Lego tu, kita boleh kawal kereta kawalan mainan atau Lego tu gunakan handphone. Handphone suruh gerak kiri kanan, dia download apps dekat ni Google Play Store, kita boleh kawal
kereta kawalan mainan tu gunakan handphone lah. Sebab tu ada Bluetooth kat situ. Kan? Nanti lama Bluetooth ni pun dah ketinggalan zaman ni. Nanti dia akan guna lagi yang tinggi. Okey. Ini lagi satu yang awak kena buat ialah dia punya pin mikro pengawal. Dia ada 28 pin. Okey. Yang ini dah start coding lah. Bila di coding nampak je susah. Cuma patutnya kalau kat sekolah kita kena pergi mana makmal komputer untuk cari bahasa coding. Contoh yang kat sini dalam buku teks dia ada masukkan penderia lampu LED dengan penderia LED tu berkelip-kelip lah. Yang lagi satu saya yang lampu isyarat. Okey. Ini dia cerita semua pin tu. Apa dia punya fungsi. Minta maaf tengah lapar. Okey. Ini awak baca sendiri. Dia tak ada masuk exam. Tapi yang masuk exam ni yang pin. Apa yang dia buat dalam bahasa pengaturcaraan. Untuk contohnya tadi ya, produk-produk dia. Penderia lampu lah. Nanti kita akan masuk yang kelas lagi sekali. Ini dia dah start masuk diode pemancah cahaya berkelip. Okey, ni cerita pasal input, output dan input, proses, output dan bekalan kuasa 12 volt. Ini dia dah masukkan dalam microcontroller ni dalam sistem diode pemancah cahaya berkelip. Dia buat lampu. Macam mana lampu ni boleh kelip. Kejap lampu hijau semua, kelap kejap warna-warni. Lepas tu semua warna merah. Macam mana komputer ni buat? Kita lah yang buat coding dia. Okey. Ingat senang. Okey. Ini dia punya skematik. Tadi tu dia punya gambar raja blok je. Nampak senang kan? Tapi bila masuk ni, ni yang ramai tak suka buat. Bila dia masuk skematik ni. Okay? Dia ada bahasa dia. Tengok din ni in, ini out. Berapa timer clock 1, clock 2. Out ni output, input. Pulse ni, bila pulse ni dia dah melibatkan sensor. Okay? Ataupun dia punya gelombang lah. Pulse ni kan. Orang panggil apa? Bahasa ni jantung. Nanti jantung kan. Pulse. Okey, ini dia dah cerita dia masukkan apa peranti-peranti yang digunakan dalam penderia lampu diode pemancar cahaya berkelip-kelip. Saya panggil berkelip, nanti ada yang berkelip je kan dia ingat apa kan. Okey. Ini dia cerita semua setiap fungsi ni. Tadi saya dah cerita dah pasal masa peranti input, peranti output, setiap fungsi ni. Okey. Ini lakaran penderia cahaya pula. Tadi kalau baca tadi penderia lampu berkelip kan. Ni penderia cahaya pula. Dia terus masuk kat sini. Okey, dia lagi canggih sikit. Dia masukkan tengah-tengah ni ada geganti. Okey, sebab tu digunakan pada traffic light. Lampu LED ni ialah output. Penderia cahaya atau sensor cahaya ialah input. Tengah-tengah ni ada bekalan kuasa. Digunakan bateri 12 volt tinggi sikit kan. Kalau kita tengok tadi ada 12 volt tak? Sama 12 volt sebab lampu cahaya berkelip-kelip pun lama lah daripada pagi sampai malam nak hidup. Nanti kan tiba-tiba kan contohnya awak pergi ICT lampu dia mati malu lah ICT tu sebab lampu dia tak hidup. Kena dah pakai 12 volt. Okey, yang ini lagi detail lampu cahaya penderia cahaya. Ni awak kena lukis dalam nota awak. Ni dengan tadi berkelip tu. Cuma dalam soalan latihan pengukuran tak ada ni. Tu kena cari tu. Okey. Ini dia masuk semua detail dia punya function setiap peranti. Cuma kat sini dia tambah wayar pelompat. Yang saya ni lain-lain semua ni dah ada tadi, dah terangkan. Untuk menyambungkan peranti dengan papan litar elektronik mikro pengawal. Yang ini dia sambung wayar antara mikro pengawal dengan peranti. Dia ada pelompat dia istimewa lah. Okey, sebab dia bila dia melibatkan robotik ni, dia masukkan dalam sensor cahaya. Tu yang kena ada wayar pelompat. Wayar pelompat ni biasa litar ni tak ada. Dia tak ada dalam sambungan dengan mikro pengawal. Jadi dia kena pasang lagi dengan wayar. Okey. Bila dah start ni dia dah menghampiri kepada komputer. Komputer kan dia ada macam-macam dalam tu. Dia boleh kawal kipas, dia boleh kawal hard disk, dia boleh kawal apa lagi dalam komputer tu. Serentak kan. Jadi dia ada wayar pelompat yang banyak warna putih kalau awak tengok dalam CPU. Okey.
Kalau wayar pelopet yang ni dia guna warna hitam lah. Okey, last untuk hari ni ialah membina litar simulasi. Okey, cuma saya nak tengok dia dah start masuk coding. And if apa berlaku menamatkan? Tamat bila? If button A1 press, bila tekan button A1 apa jadi? Okey. Ni bila dah start ni atau cara ni dia akan masukkan dalam apps tu magnet code ataupun M5, boleh juga M5. Dalam buku teks ni dia lebih sebut ada M5, aplikasi M5. Kita install dalam Google Play Store, kita boleh buat. Contohnya yang kat sini dia buat penderia cahaya berkelip, diode pemancar cahaya berkelip, penderia. Ni semua ni. Ini kalau awak masuk kat dalam magnet code, awak letak kat lampu kelip-kelip, lampu raya tu, dia baca, jadi dia boleh buat lampu kelip-kelip. Ingat senang nak buat. Ini yang kita kena hafal atau kita kena buat sendiri untuk baca pengatur caraan. Nanti dalam latihan buku teks pun ada ni. Okey, ini yang ramai coding pandai buat. Okey, ni contoh yang kedua, dia baca cara-cara untuk memasukkan simulasi blok dalam coding lah. Okey, okey, dia baca setiap arahan, masukkan dalam langkah-langkah ni. Ini yang kena bagi kat manual komputer lah. Add ni untuk masukkan untuk dia punya bahasa dia. Okey, dah sini dah masuk sini, dah masuk jambungan ni tak output dan input ni. Ni baru input untuk pengatur caraan untuk hari ni. Okey, setakat ni ada soalan tak? Kesusah sangat ni? Ada soalan? Tak ada. Senang tak idea Ripan? Tajuk microcontrolling. Boleh lah. Okey, saya cakap dia sederhana senang ataupun sederhana susah bagi awak. Sederhana senang sebab awak nanti kita kena pergi, patutnya kena pergi manual komputer. Cari pengatur caraan untuk pengera mini keselamatan. So saya tak ada kat sekolah, awak pun tak ada kat sekolah. Awak kena YouTube, cari YouTube. Awak type kat situ magnet code. Okay, dan cari bahasa pengatur caraan untuk pengera mini keselamatan. Okay. Ini latihan yang awak kena buat, saya tunjuk balik. Ni muka surat 114. Sambil nota tu awak buat sekarang. Okey. Ni. Okey, ni nombor 1 semua ni istilah. Apa isi tempat kosong. Yang ini masukkan input output proses output kacang. Yang ini bahagian B. Berdasarkan situasi di atas, bina sebuah lakaran gambar raja blok sistem pengera keselamatan. Yang tadi saya tunjuk tu. Yang ada input, proses, output. Apa yang ada kat dalam tadi kalau dalam lampu isyarat ada geganti kan? Tapi yang kat dalam buku teks tak ada cerita pasal pengera keselamatan mini. Awak kena cari ni. Lakaran gambar raja blok ni. Okey. Dia apa dalam pengera keselamatan. Ni kerja awak. Okey. Siapkan nanti hantar screenshot pada saya. Okey. Telegram personal. Ini yang kedua. Yang ini yang awak kena tahu mana satu yang terlibat dalam pengera mini keselamatan. Awak susunkan dia. Itu yang awak kena YouTube. Mana satu yang nombor 1? Okey, saya bagi satu clue. First kali note. Note je. Yang lain tu awak sambung. Note ni apa? Tajuk lah. Dia nak guna apa? Pengera mini keselamatan. Apa langkah yang pertama? Go to and if. Ni kerja awak. Tadi dia dah tunjuk yang masa pengera mini tu pengera mini, penderia berkelip, lampu berkelip dengan penderia cahaya. Dia ada bahasa komputer dia. Okey, awak kena YouTube cari ni. Apa bahasa untuk pengera mini keselamatan. Okey? Tengok dalam buku teks ada ni. Jadi silibus ni ajar ni. Kalau keluar soalan, awak rasa awak boleh jawab tak? Cuma saya ingat masa peksa awak fokus pada 3 ni. Lampu berkelip, penderia cahaya dengan ni pengera mini keselamatan. Dulu saya ajar banyak yang masa form 2 tu dia ada lagi 2 lah. Pintu sliding door. Untuk selamat awak kena hafal 5 lah. Pintu sliding door punya ni. Bahasa pengatur caraan dia. Dengan tak silap saya wiper. Wiper punya bahasa pengatur caraan.
Okey? Boleh? Boleh buat nota? Lagi 3-5 minit ni sambung buat nota. Boleh? Boleh. Ya? Boleh. Okey, sambung. Boleh. Saya tunggu. Saya tunggu sampai 8.30. Cuba buat start buat nota dulu. Okey, baik. Masa saya dah habis. Ada yang tak faham lagi? Sila tanya sekarang. Sambung buat nota dengan tu. Latihan pengukuran nanti kita bincang minggu depan. Hari Selasa tak boleh. Awak dengan Cikgu Saiful. Kalau saya hari Khamis.
Saya bagi jawapannya. Okey. Apa ni kelas apa? Sains. Sains. Okey. Harap awak dapat buat nota. Nota tak payah panjang-panjang. Betul minda je sikit-sikit ambil yang isi-isi penting yang saya terangkan tadi. Okey, nanti naik sekolah, kalau naik sekolah insya-Allah Ogos atau September ni kan minta-mintalah pandemik COVID-19 ni reda, kita boleh jumpa lagi kat sekolah. Boleh lah kita pergi mamak komputer kan. Tengok YouTube. Pasal main net code kan, bukan pasal K-pop ke ataupun Metallica kan. Kita tengok pasal main net code. Okey, itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Asyik go. Terima kasih cikgu. Asyik go. Okay. Terima kasih cikgu. Semua.